Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anis Penta Ibrahim Syukri bersama ahli-ahli kumpulan saya yang lain iaitu Ani Husna, Noah Sina Jaha dan Aisyah Hanis dari kumpulan Haru Biru akan menerangkan tentang kejayaan ekonomi Malaysia. Sabar. Mari saya cerita sedikit pasal ekonomi Malaysia. Kejayaan ekonomi Malaysia telah diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai salah satu negara yang tergolong dalam keajaiban keekonomi Asia Timur pada tahun 1993. Pada tahun 1995, Snodgrass mengatakan ekonomi Malaysia merupakan kejayaan pembangunan ekonomi dalam masyarakat multi-etnik. Bagi mereka, anak kunci bagi survival Malaysia ialah hubungan etnik yang harmoni. Tapi macam mana ya Malaysia dapat mencapai kejayaan ekonomi ini? Okey, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan ekonomi Malaysia. Antaranya adalah peluasan pasaran, perkembangan taraf pendidikan dan penyediaan kemudahan latihan, penggunaan teknologi tinggi, kemasukan pelaburan asing. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Nur Haslina untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan ekonomi Malaysia. Silakan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama ialah perkembangan taraf pendidikan dan penyediaan kemudahan latihan. Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan taraf pendidikan dan penyediaan latihan yang berkualiti untuk pekerja dan usahawan. Contohnya, terdapat banyak perbezaan antara taraf pendidikan dahulu dan sekarang. Penyediaan latihan untuk usahawan juga telah banyak diketengahkan oleh pihak kerajaan. Secara keseluruhannya, latihan ini dijangka dapat membantu para usahawan dalam mempersiapkan diri atau produk masing-masing supaya bersifat daya upaya, mampu bersaing dan inovatif dalam pasaran. Apabila taraf pendidikan meningkat, sekaligus daya pengeluaran juga akan meningkat. Hal ini membawa kepada penambahan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh negara. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi negara dipercepatkan. Faktor kedua pula ialah penggunaan teknologi tinggi. Penggunaan teknologi yang tinggi akan meningkatkan daya pengeluaran dan produktiviti keluaran yang dihasilkan. Bukan setakat itu, ia juga memberi faedah kerana dapat menjimatkan masa dan tenaga pekerja. Semakin tinggi jumlah keluaran, semakin cepat pertumbuhan ekonomi negara dapat dicapai. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah kemasukan pelaburan asing. Infrastruktur yang baik menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke dalam negara. Seterusnya, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi terutamanya apabila modal disalurkan kepada sektor ekonomi yang produktif, iaitu seperti sektor pertanian dan sektor perkilangan. Pelaburan dapat meningkatkan keluaran negara dan kemudian menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Faktor yang terakhir ialah perluasan pasaran. Ia mendorong ekonomi melalui pengeluaran besar-besaran bagi memenuhi permintaan pasaran dan peningkatan ekspor barang tempatan ke negara lain. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan rakyat berpuas hati dengan keperluan barang dan perkhidmatan. Aktiviti ekonomi negara diukur berdasarkan keluaran keseluruhan negara, iaitu keluaran dalam negara kasar, KDNK. Definisi KDNK ialah jumlah nilai pasaran bagi semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan dalam lingkungan sesebuah negara bagi sesuatu tempoh yang tertentu.
macam mana kerajaan dapat mengukur kejayaan ekonomi Malaysia ya? Korang nak tahu tak? Jom saya tunjuk. Kerajaan dapat mengukur ekonomi Malaysia dengan melihat KDNK, KNK dan inflasi. Apa pula KDNK ni kan? KDNK adalah keluaran dalam negara kasar atau dalam Englishnya Gross Domestic Product. Ianya bermaksud jumlah nilai pasaran bagi semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan dalam lingkungan sesebuah negara bagi sesuatu tempoh tertentu. Dapat 4 elemen KDNK. Pertama, apa barang yang dikeluarkan? KDNK hanya mengambil kira harga pasaran bagi barang dan perkhidmatan akhir dan bukan barang dan perkhidmatan pertengahan. Kedua, bagaimana dengan menambah sebuah nilai barangan? Nilai KDNK barang dibuat berdasarkan harga pasaran. Ketiga, di mana? Hanya barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam lingkungan negara sahaja. Yang keempat, bila? KDNK hanya mengambil kira pengeluaran dan perkhidmatan yang baru dalam tempoh masa tertentu. Kebiasaannya, ianya mengambil masa 1 tahun atau suku tahunan iaitu 3 bulan. Antara komponen penting untuk mengira data KDNK adalah pengeluaran. Pengeluaran ni kita akan tambah semua nilai barangan dan perkhidmatan yang negara hasilkan. Kenaikan 1 KDNK bermakna lebih banyak perkara sedang dihasilkan. Ia biasanya bermaksud lebih banyak peluang pekerjaan untuk kita, lebih banyak barang-barang untuk kita, perkhidmatan yang jauh lebih baik untuk kita dan lebih banyak wang untuk semua perkara yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Ini adalah perbandingan KDNK di negara-negara Asia pada tahun 1960 hingga tahun 2018. Seperti mana yang kita dapat lihat, walaupun negara Malaysia berada di tempat ketiga, 4 ataupun 5, kadar keluaran dalam negara Malaysia tetap meningkat dari tahun ke tahun. Seterusnya, salah satu konsep untuk mengukur pengeluaran negara adalah keluaran negara kasar. Keluaran negara kasar bermaksud jumlah nilai pasaran bagi barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh rakyat negara tersebut menggunakan sumber negaranya sendiri, tidak kira sama ada operasi pengeluaran tersebut dijalankan di dalam atau di luar negara. Peningkatan KNK per kapita menunjukkan taraf hidup negara tersebut bertambah baik. Pertumbuhan KNK yang tinggi dalam negara akan menarik perhatian pelaburan asing ke dalam negara. Kenapa? Sebab bila sesebuah negara dan ekonomi itu kukuh, kita pun akan rasa selamat untuk melabur, betul tak? And last but not least is inflasi. Inflasi merujuk kepada kadar perubahan dalam tingkat harga umum sesebuah negara. Inflasi juga dapat mempengaruhi kadar pertukaran sesebuah negara. Peningkatan KDNK menyebabkan ramai masyarakat dah bekerja. Apabila ramai yang dah dapat gaji dan ramai yang dah berbelanja menyebabkan kadar inflasi meningkat. Apabila ada inflasi, nilai mata wang akan jatuh dan kuasa beli oleh sesebuah mata wang dikurangkan. Negara yang mempunyai inflasi yang rendah mempunyai nilai mata wang yang stabil dan kuat, manakala inflasi yang tinggi menunjukkan ketidakstabilan ekonomi, kos yang meningkat dan kawalan ekonomi yang lemah oleh kerajaan. Kesannya, barangan yang dikeluarkan di sesebuah negara akan menjadi mahal dan membawa kepada harga ekspor yang tinggi. Kejayaan ekonomi Malaysia dikategorikan kepada 3 perspektif. Pertama, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat. Kedua, kualiti hidup yang meningkat. Dan ketiga, pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan. Terima kasih kepada Anis Husna. Seperti yang saudari sebentar tadi dikatakan, kerajaan Malaysia dikategorikan kepada 3 perspektif. Jadi, mari saya huraikan. Mari kita lihat slideshow pertama. Sejak merdeka, kadar KDNK membanggakan.
kerajaan telah berjaya mengubah struktur ekonomi menjadi lebih baik. Pada tahun 1960-an hingga 2007, kadar pertumbuhan sebanyak 5% kepada 85%. Ini menunjukkan peningkatan yang cukup bagus. Amazing! Pendapatan per kapita meningkat dari RM721 pada tahun 1960 kepada RM6,099 pada tahun 1990. Ini menunjukkan Malaysia, negara kita, telah berjaya menangani era kemelesetan ekonomi yang terjadi pada zaman dahulu. Seterusnya ialah poin yang kedua. Poin yang kedua ialah kualiti hidup yang meningkat. Apa itu kualiti hidup yang meningkat? Kualiti hidup yang meningkat ialah peningkatan dari aspek kesihatan, pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur awam. Akhir sekali, pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan. Ini terbahagi kepada 3. Kadar kemiskinan, bilangan isi rumah dan kemiskinan tegar. Ini merupakan data peratusan kadar yang telah dikira dan dikaji, dianalisis oleh pihak kerajaan pada tahun sekian-sekian. Begitu juga dengan bilangan isi rumah. Slide seterusnya menunjukkan gambar perubahan kejayaan ekonomi di Malaysia. Seperti yang dapat kita lihat, gambar di atas ialah gambar ketika Malaysia pada zaman dahulu, iaitu sebelum kemerdekaan, dan gambar di bawah ialah gambar Malaysia selepas kemerdekaan. Ia menunjukkan perbezaan yang ketara dalam Malaysia mencapai kejayaan ekonomi. Lihatlah gambar jalan di Malaysia pada zaman dahulu kala yang sangat sempit dan hanya satu arah sahaja. Sedangkan pada masa kini, jalan di Malaysia sangatlah besar dan Malaysia telah menaik taraf seperti jalan highway dan sebagainya. Kita tengok pula gambar kedua, iaitu gambar kenderaan. Pada zaman dahulu, Malaysia hanya gunalah beca untuk ke mana saja dia pergi. Kini Malaysia mempunyai pelbagai pengangkutan seperti bas, LRT, MRT dan sebagainya. Begitu canggih ya, perbezaan yang sangat ketara. Dan lihatlah bandar Malaysia pada zaman dahulu. Kelihatan sangat mundur dan hanya mempunyai beberapa bandar sahaja. Tidaklah seperti sekarang. Malaysia mempunyai banyak bangunan pencakar langit dan juga bandar sangatlah maju. Pasarannya telah pelbagai dan merata di sekitar tempat. Melihat dari gambar ini, saya amat bangga menjadi warga negara Malaysia. Anda bagaimana? Seterusnya slide yang terakhir. Kumpulan kami telah membuat 3 kesimpulan mengenai isu kejayaan ekonomi Malaysia seperti tertera di sini. Jom kita lihat slide. Dan ini merupakan sumber rujukan kami. Terima kasih daripada Kumpulan Haru Biru. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.